ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita sekali lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memeriahkan salah satu daripada taman-taman syurganya di muka bumi Allah ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang kedua. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian kitab ilmu, yakni kitab yang pertama daripada 40 kitab yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi sebagaimana yang kita sentuh dalam kuliah yang lepas, nak datang ke majlis-majlis ilmu ini, sekiranya kita tak tahu apa yang kita dapat, maka hati kita tak berapa rasa manis nak datang. Tapi apabila kita tahu benda-benda yang kita bakal dapat, hati kita pun jadi lembut dan rasa suka, rasa seronok, rasa ada kemanisannya datang ke sini. Kita buat apa-apa pun, apabila kita tak tahu keuntungan-keuntungan yang bakal kita dapat, kita tak terdorong, kita tak termotivasi untuk buat. Tetapi setelah kita tahu keuntungan-keuntungan yang bakal kita dapat, kita rasa nak datang selalu, nak buat benda tu selalu, nak dapat selalu. Setelah kita tahu keuntungan-keuntungan yang bakal kita dapat. Kita bagi contoh dalam kuliah yang lepas. Pada waktu siang kawan kita jumpa kita, kawan kita pun bagi tahu, malam ni jom pergi surau. Tengoklah dulu. Kita berat nak datang sebab kita tak nampak apa benda yang bakal kita dapat. Kemudian kawan kita dia tambah lagi, malam ni di surau ada kenuri. Ada kenuri. Rasa macam menarik juga, macam nak pergi. Daripada tadi tu dia tak mau kan. Tengoklah dulu. Bila dia tahu keuntungan yang bakal dia dapat, dia akan datang dan dapat makan. Jadi dia pun rasa macam nak pergi. Kemudian kawan kita tu tambah lagi. Dia kata malam ini bukan sekadar kenuri saja, tetapi anak raja akan datang turun sekali semayang di surau kita. Anak raja datang turun. Nak juga jumpa anak raja, nak juga tengok anak raja. Dah rasa-rasa macam nak pergi. Nak pergi dah ni. Daripada awal-awal tadi dia berat tak mau, tapi bila dia tahu keuntungan yang bakal dia dapat, dia rasa macam nak pergi. Kemudian kawan tu tambah lagi. Bukan saja anak raja datang, tapi siapa-siapa datang malam ini, orang-orang anak raja ni dia akan bagi RM50 seorang. Kita berbaris masuk dalam surau, dia bagi RM50 seorang. Dengar kata dapat macam tu pula, okey, confirm malam ni aku pergi. Daripada awal tadi, tengoklah dulu, tak maulah, beratlah rasa. Kemudian rasa macam menarik juga, macam nak pergi pula. Dia tahu lebih untung lagi, okey, confirm malam ni pergilah. Jadi yang pelajaran ilmu-ilmu agama ni, taman-taman syurga ni, macam itulah juga. Sekiranya kita tak tahu apa yang bakal kita dapat, jadi kita tawar hati sikit. Dah tahu tu dia datang kemanisan. Jadi dalam kuliah yang lepas kita ada sentuh beberapa hadis dan juga kata-kata para ulama tentang fadail, kelebihan-kelebihan majlis-majlis ilmu ni. Jadi secara ringkasnya kita imbas kembali pelajaran yang lepas. Apabila kita hadir ke majlis yang macam ini, yang pertamanya dianugerahkan oleh Allah jalan ke syurga. Kata hadis riwayat Imam Muslim. Yang keduanya, kita ni dinaungi oleh sayap para malaikat. Kata hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian kata Abu Darda, yang ni bukan hadis. Kata Abu Darda, menuntut ilmu ni salah satu daripada jihad juga. Tak semestinya jihad itu berperang di medan tempur saja. Menuntut ilmu pun salah satu jihad. Dan menurut pendapat Abu Darda, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu ni sebenarnya lebih baik daripada mengerjakan ibadah-ibadah sunat. Selain itu, kita pun sedia maklum, menuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama ni akan dapat pahala, akan dapat ilmu. Daripada tak tahu jadi tahu, daripada tahu jadi lebih tahu, dapat barakah, berkat keberkatan, dapat sakinah, ketenangan,
dapat rahmat, dapat keampunan Allah, dapat kasih sayang Allah. Berapa banyak punya dapat. Selain itu, hadir ke majlis ilmu ni juga dapat mengelakkan hati kita daripada mati. Elakkan hati kita daripada mati. Dan dapat mengalahkan syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan dia cukup tak sukalah kita menuntut ilmu agama ni kan. Ni kita kalahkan dia, kita hadir ke majlis ilmu. Dan selain itu tentulah dapat bermasyarakat, dapat imarahkan taman syurga dan lain-lain. Jadi sebenarnya tuan-tuan, banyak yang kita dapat kalau kita hadir ke majlis macam ini, walaupun sekejap saja. Tapi disebabkan yang kita dapat tu benda yang gaib. Kan ilmu ni benda gaib, pahala benda gaib. Kan dia mata wang syurga, dia tak nampak. Katakanlah datang-datang ni, kan Pak Long tunggu di depan tu bagi seorang RM10 ke RM20 ke, tentu ramai datang. Sebab benda nampak. Mata wang dunia kan. Tapi bila kata mata wang akhirat ni benda tak nampak, jadi tak berapa rasa lah. Tak berapa rasa lah kan. Sebenarnya banyak yang kita dapat. Jadi sebagaimana yang kita faham juga, taman syurga di dunia ni ada dua saja. Satunya yang di Madinah sana tu lah. Yang tu jauh. Kita mungkinlah sekali ataupun dua kali dapat pergi. Tapi sebenarnya taman-taman syurga yang lain banyak di sekeliling kita. Majlis-majlis pengajian ni lah, yang di dalamnya ada disebut nama Allah, ada membawa kepada ingat akan Allah. Yang tu pun taman-taman syurga juga. Ini kita duk nak tunggu nak pergi taman syurga hak di sana tu. Yang taman syurga yang dekat-dekat dengan kita tak mau. Padahal ni taman syurga dah ni. Jadi tak perlu tunggu yang sana. Sana ada rezeki kita pergi. Yang dekat dengan kita ni kita datang. Jadi kalau di dunia lagi pun kita macam dah tak berapa minat nak duduk dalam taman-taman syurga ni, di akhirat nanti macam manalah kita nak dapat duduk dalam taman-taman syurga. Di dunia lagi kita dah tak minat dah, rasa tak suka dah, rasa tak selesa lah duduk taman syurga ni. Tapi di akhirat kita nak duduk dalam taman syurga, nampak macam ada pertentangan situ. Sebenarnya proses kita nak datang menuntut ilmu sekarang ni memang cukup mudah lah. Kalau orang dulu-dulu lah kan, tahun 60-an, 70-an, awal 80-an, di kampung-kampung lampu jalan pun tak ada. Kampung memang gelap. Dan jalan di kampung pun jalan kecil-kecil saja. Bukan macam jalan sekarang, jalan raya besar. Kan elektrik pun tak ada. Datang surau pun pakai pelita, pakai gasolin zaman tu. Kipas tak ada, aircon lagi lah. Panas. Zaman tu tak ada mikrofon. Nak kena cakap kuat-kuat. Dan kenderaan pun tak ramai yang ada. Kenderaan bermotor. Biasanya basikal sajalah. Kalau di kampung tu ada satu orang ada motosikal, kira hebat lah tu. Basikal saja. Tapi hari ini sebenarnya jauh lebih mudah, dimudahkan oleh Allah. Cuma kita lah yang berat hati nak datang kan. Kita tengok kampung kita, lampu jalan ada, jalan pun besar, jalan pun cantik, elektrik ada, tak payah pakai gasolin, tak payah pakai pelita dah. Ada aircon pula lagi, ada mikrofon, ada kenderaan nak datang. Mudah dah sebenarnya. Jadi sekarang ni semuanya mudah. Tapi mungkinlah orang zaman dulu-dulu mereka rajin juga datang, sebab zaman itu mereka tak terlalu mengejar keduniaan. Keduniaan kena cari, tapi mereka tak tenggelam dalam mengejar keduniaan tu. Macam kita hari ini, kita kejar keduniaan dan kita terikut-ikut dan tenggelam. Jadi kita kurang masa untuk datang ke surau, ke masjid tu jadi kurang. Sebab kita duk kejar-kejar yang lain tu. Tu yang dikatakan orang, kejar dunia ni seumpama kejar bayang-bayang. Bila kita kejar bayang-bayang, kita ikut bayang-bayang nak dapatkan bayang-bayang tu, lama kelamaan kita akan jauh daripada lampu. Bayang-bayang kita bila dekat dengan lampu dia pendek. Kita nak pergi kejar, nak pergi ambil dia, nak pegang dia. Makin lama makin panjang. Kita makin seronok ni, makin panjang bayang-bayang sebab kita makin jauh pada lampu. Kita duk kejar. Lama kelamaan bayang-bayang tu dia hilang dalam kegelapan. Maksudnya bayang-bayang tak dapat. Dan lampu pun kita dah tinggal jauh dah. Jadi bayang-bayang tu diibaratkan sebagai dunia lah. Yang lampu tadi akhirat. Kalau kita duk kejar dunia, memang dia akan seronok. Bayang-bayang makin lama makin panjang, makin seronok ni. Tapi akhirat kita makin duk tinggal. Yang cahaya tadi, yang lampu tadi, yang nur tadi,
Kita duk kerja bayang, makin jauh daripada cahaya, lama kelamaan bayang pun hilang. Dah jauh sangat daripada lampu, bayang pun akan jadi hilang. Jadi bayang pun kita tak dapat. Dan kita nak patah balik pun tak jumpa lampu dah. Dah jauh sangat dah. Jadi macam itulah kehidupan kita hari ini. Kita banyak sangat mengejar keduniaan sampaikan kita tertinggal hal ihwal keakhiratan tadi. Tapi sekiranya kita bergerak ke arah lampu, kita kejar lampu. Bila kita bergerak ke arah lampu, kata orang, bayang-bayang akan mengikut kita dari belakang. Dan bila kita sampai di bawah lampu, bayang-bayang pun duduk bawah kaki kita. Maksud dia kalau kejar akhirat, dunia pun akan dapat. Tak lari ke mana dunia tu. Tapi kalau kejar dunia, dia akan hilang. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini saya letakkan tajuknya sebegitu hebatnya ilmu-ilmu agama. Tu tajuk dia, nak cerita tentang ilmu. Sebab kita sekarang ni dalam kitab ilmu. Jadi kitab kita ini kitab Ihya Ulumuddin. Maksudnya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi apa kelebihan kitab Ihya ni? Antaranya orang tanya kepada Habib Umar, apakah kitab tasawuf yang terbaik? Jawab Habib Umar, kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang kita nak belajar ni lah, kitab Ihya. Dan kitab Ihya ini juga merupakan kitab tasawuf yang paling banyak hadis. Tak ada kitab tasawuf yang lain yang hadis sebanyak kitab Ihya. Dan kitab Ihya juga adalah kitab huraian soal hati yang paling besar. Dia menghurai soal-soal hati. Soal-soal yang zahir-zahir ni dia sentuh. Tapi dia banyak sentuh soal-soal hati. Dan kita ni sebenarnya yang kita berkelakuan tak elok semua ni datang daripada hati lah. Masalah tu di hati. Jadi Imam Ghazali ni orang kata maha guru kepada tabib soal-soal hati. Dalam ramai-ramai doktor hati ni, dia tu macam maha guru lah. Dan ilmu-ilmu dia ada dalam kitab Ihya ni, nak bagi hati tu elok. Masalah hati. Dalam kuliah yang lepas juga, kita ada sentuh tentang 3 tungku agama. Agama kita ini dia mesti berdiri di atas 3 tungku ni. Sekiranya tak ada salah satu, maka tak boleh nak diletakkan kawah keagamaan. Macam nak buat kenduri lah. Kita kena ada 3 tungku paling kurang. Dan 3-3 tu pun nak kena sama-sama, lebih kurang sama tinggi lah. Baru kita boleh letak kawah cantik. Ni kalau 2 tungku saja nak letak kawah tak boleh. Apatah lagi kalau 1 tungku. Dia tak boleh nak imbang, dah tentu tertumpah. Dan tungku-tungku ni pula, yang 3 ni kalau tak sama tinggi pun masalah. Kawah tu akan sengit. Jadi keagamaan kita di dalam tu, kari ke gulai ke tu, dia akan tumpah. Jadi apakah 3 tungku agama ni? 3 tungku agama ni ialah tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ataupun disebut usuluddin, fiqh, tasawuf. Dari mana datang cerita tentang 3 tungku agama ni? Memanglah zaman Nabi dia tak sebut sebagai 3 tungku agama. Tetapi dalam hadis yang sangat masyhur, yang ketika Nabi Muhammad duduk dengan sahabat-sahabat dia, datang satu orang yang mereka tak kenal kan, sangat bersih, Malaikat Jibril lah. Malaikat Jibril dia tanya Nabi Muhammad dan dia ajar tentang Islam, iman dan ihsan. Di situlah yang dikatakan tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu 3 tu. Apakah kitab-kitab yang bersumberkan kitab Ihya Ulumuddin? Muka surat kedua. Antaranya kitab Bidayatul Hidayah. Yang ni ramai orang ajar. Yang kedua, kitab Hidayatus Salikin. Yang ni pun banyak pengajian dia. Yang ketiga, kitab Minhajul Abidin. Banyak pengajian dia. Ini semua intisari ataupun diambil sikit-sikit daripada kitab Ihya. Kemudian kitab Siyarus Salikin, satu kitab yang terkenal juga, banyak pengajian dia. Dan seterusnya kitab Mau'izatul Mukminin. Yang ni di sebelah Nusantara ni kuranglah orang nak ajar. Bimbingan Mukmin, terjemahan kepada Mau'izatul Mukminin tadi, yang ni ramai orang ajar. Dan kitab-kitab yang lain lah, Mutiara Ihya, Tazkiyatun Nafs,
oleh Syekh Sa'id Hawa, seorang ulama Ikhwanul Muslimin. Buku putih Ihya, Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan lain-lain. Jadi yang kita belajar sekarang ni adalah kitab induk dia, kitab ibu dia, kitab utama dia lah. Yang tadi tu boleh kata dia petik-petik, intisari ataupun ringkasan. Yang kita belajar ni kitab Ihya tu sendiri, dan saya gunakan yang dalam bahasa Indonesia. Sebab yang dalam bahasa Malaysia ni tak ada, dalam bahasa Indonesia. Jadi kitab Ihya ni yang dalam bahasa Indonesia dia ada 8 jilid. Yang saya bawa ni 1 jilid. Ada 7 jilid lagi. Jadi kitab yang besar lah kitab Ihya ni. Bagaimanakah pembahagian isi kandungan kitab Ihya ni? Kitab Ihya ni ada 40 kitab di dalam dia. Ada 40 kitab. Apakah 40 kitab tu? Muka surat yang ketiga. InsyaAllah jika umur panjang, keempat 40 kitab ni kita lalui lah. Yang pertama namanya kitab ilmu, kitab yang kita tengah duk belajar sekarang. Yang kedua kitab kaedah-kaedah i'tiqad, yang ni kitab akidah. Yang ketiga kitab rahsia bersuci. Yang keempat kitab rahsia solat, rahsia semayang. Yang kelima kitab rahsia zakat. Yang keenam kitab rahsia puasa. Yang ketujuh kitab rahsia haji. Jadi kenapa ada rahsia ni? Kenapa dia tak sebut kitab solat saja? Kan? Kena letak pula kitab rahsia solat. Memang macam tu. Kalau kitab tasawuf, dia berbeza dengan kitab fiqh. Dalam kitab fiqh dia akan sebut cara-cara bersolat. Dalam kitab tasawuf dia sebut rahsia solat. Kenapa dia sebut rahsia? Sebab kitab tasawuf dia tidak membincangkan yang luar saja, dia bincangkan persoalan hati. Kalau kita belajar kitab fiqh, wilayah fiqh ni, semayang kita tu dikira okey dah bila kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan semayang. Dan kita penuhi rukun-rukun semayang tadi. Wajib-wajib semayang semua buat, selesai. Yang persoalan hati dia tak kira. Yang tu bukan dalam wilayah pembicaraan ilmu fiqh. Ada khusyuk ke, ada tawaduk ke, ada rasa kasih sayang kepada Allah ke, tak bincang. Sebab tu dalam kitab fiqh, cara-cara bersolat yang zahir-zahir. Bila sampai kepada kitab tasawuf, dia tengok dalam semayang kita tadi tu ada khusyuk tak? Ada takut dan harap tak? Ada cinta Allah ke tidak? Dia yang persoalan hati. Bagi tasawuf, selesai dah yang fiqh, tasawuf belum lagi. Sebab itu dalam kitab tasawuf biasanya dia sebut rahsia. Bukannya ada ajaran yang salah pun, memang macam tu cara dia, rahsia. Sebab berkait dengan persoalan hati. Seterusnya yang ke-8 kitab adab membaca Quran, 9 kitab zikir dan doa, 10 kitab wirid. Yang tu tadi kitab ibadah, 10 perkara. Seterusnya kitab pekerjaan kita sehari-hari disentuh juga dalam kitab Ihya ni. Maksudnya Imam Ghazali dia tak buang keduniaan. Sungguh pun dia ulama tasawuf, tapi dia tak buang keduniaan. Jadi 10 perkara yang berkait dengan adab sehari-hari kita. Yang pertama kitab adab makan. Yang kedua kitab adab nikah kahwin. Yang ketiga kitab bekerja, mencari pekerjaan. Yang keempat kitab halal dan haram. Yang kelima kitab adab pergaulan. Yang keenam kitab uzlah. Yang ketujuh kitab adab bermusafir. Yang 8 kitab mendengar dan merasa. Ke-9 kitab amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-10 kitab adab kehidupan Nabi. Seterusnya, dah 20 dah. 10 yang ketiga pula, kitab tentang perbuatan-perbuatan yang membinasakan kita. Membinasakan ni bukanlah di dunia. Di dunia ni tak berapa nampak binasa. Di akhirat esok binasa teruk ni. Perbuatan-perbuatan yang membinasakan ni disebut sebagai sifat-sifat mazmumah. Tuan-tuan pun biasa dengar lah istilah ni kan. Sifat-sifat yang dikeji pada syarak, dia dinamakan sifat mazmumah. Jadi Imam Ghazali dia ajar tentang sifat-sifat mazmumah ni, bukan dia nak suruh kita amalkan sifat mazmumah tu, tapi dia nak bagi tahu kat kita cara-cara nak buang kalau dah terkena, cara-cara nak elak kalau belum terkena. Sifat-sifat mazmumah.
Yang ni sifat-sifat yang dikeji pada syarak tadi tu. Sifat mazmumah ni bahaya. Kalau kita tak belajar pelajaran ni, kita tak nampak bahaya dia. Yang bahaya apa dia? Kezaliman. Kezaliman tu dia datang dari mana? Dia datang daripada hati orang yang busuk tu. Hati orang yang busuk tu, macam mana hati dia boleh busuk? Hati dia busuk sebab ada sifat mazmumah. Jadi yang kezaliman, yang perang, bunuh orang apa semua tadi, sifat mazmumah tu. Bahkan bom nuklear, bom atom semua diciptakan terhasil daripada sifat mazmumah. Aku nak cipta satu senjata yang boleh musnahkan orang, orang takut dengan aku. Sifat mazmumah lah tu. Di atas sifat mazmumah tu, mereka buat kaji, jumpa teknologi tenaga nuklear, tenaga atom, duk hentam orang semua kan. Datang daripada sifat mazmumah. Jadi sifat mazmumah ni bukan benda kecil sebenarnya. Apa saja yang berlaku dalam dunia kita hari ini, yang ada masalah demi masalah kan, pergaduhan, perbalahan semua tu, sifat mazmumah tu lah. Dia yang berkait dengan hati. Jadi dalam cerita tentang sifat mazmumah ni ada 10 kitab lagi. Yang pertama, kitab keajaiban hati. Yang kedua, kitab latihan jiwa. Yang ketiga, kitab bahaya nafsu perut dan nafsu kemaluan. Yang keempat, kitab bahaya lidah. Bahaya cakap lah tu. Yang kelima, kitab bahaya marah, dendam dan dengki. Ini semua sifat mazmumah lah. Yang keenam, kitab tercelanya dunia. Yang ketujuh, kitab tercelanya harta dan kikir. Yang ke-8, kitab tercelanya sifat suka akan kemegahan dan riak. Yang ke-9, kitab tercelanya sifat takbur dan ujub. Yang ke-10, kitab tercelanya sifat tertipu dengan kesenangan duniawi. Yang tu semua tu sifat mazmumah lah tu. Sifat mazmumah ni banyak. Tapi apabila Imam Ghazali dia bincangkan sifat mazmumah yang ni, dah cukup dah untuk kita kaitkan dengan sifat-sifat mazmumah yang lain. Salah satu sifat mazmumah yang kita selalu tak perasan ialah terlalu sensitif. Orang yang terlalu sensitif sebenarnya yang tu sifat mazmumah tu. Kita tersilap cakap sikit dah terasa hati. Terasa hati merajuk panjang sangat. Tu sifat mazmumah tu. Dia kalau sifat mahmudah ni, dia mudah menerima, merajuk pun sekejap saja. Ni lama sangat dendam dia tu kan. Marah dia tu lama sangat, merajuk lama sangat. Sensitif. Jadi sensitif tu pun sebenarnya sifat mazmumah juga. Dan yang terakhir, 10 kitab lagi, iaitu perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan. Kalau tadi cerita tentang sifat mazmumah, yang ni cerita tentang sifat mahmudah. Mahmud ni baguslah, baiklah. Sifat-sifat terpujilah. Perkataan Mahmud ni dia samalah kata akar dia daripada Muhammad ataupun Ahmad. Ahmad, Muhammad, Mahmud, semua tu terpujilah, terpuji. Jadi yang pertama kitab taubat, yang kedua kitab sabar dan syukur. Macam mana kita nak jadi satu orang yang sabar, satu orang yang syukur? Yang ketiga kitab takut dan harap. Yang keempat kitab fakhir dan zuhud. Yang kelima kitab tauhid dan tawakal. Yang keenam kitab cinta, cinta Allah, bukan cinta manusia ni. Yang ketujuh kitab ikhlas. Yang ke-8 kitab muraqabah dan muhasabah. Yang ke-9 kitab tafakkur. Yang ke-10 kitab ingat mati. Last sekali dia buat kitab ingat mati. Inilah 40 kitab dalam kitab Ihya. Yang insya-Allah kalau umur panjang kita laluilah semua kitab-kitab ni. Okay, sekarang ni tuan-tuan kita dalam kitab ilmu, yakni kitab yang pertama, kitab yang mula-mula. Jadi dalam kitab yang mula-mula ni, kitab 1 ni dia ada 7 bahagian. Ya, bab-bab dia ada 7 bab. Yang pertama fadilat ataupun kelebihan ilmu. Kelebihan menyampaikan ilmu, kelebihan menuntut ilmu. Yang kedua cerita tentang ilmu-ilmu yang fardu ain dan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Yang ketiga ilmu-ilmu yang tercela, ilmu-ilmu yang salah, yang tak baik, yang ditolak oleh agama. Nanti dia akan bicara tentang ilmu nujum, ilmu sihir, ilmu tilik nasib, semua dalam pelajaran tu. Yang keempat bahaya-bahaya perdebatan. Nak berdebat dia ada tata cara dia. Yang kelima adab-adab orang yang menyampaikan ilmu dan adab-adab orang yang menuntut ilmu. Yang keenam nak mengenal macam mana ciri-ciri ulama dunia, macam mana ciri-ciri ulama akhirat. Dan yang ketujuh Imam Ghazali dia hurai tentang akal. Selesai tadi
Kita tengok sepintas lalu isi kandungan kitab Ihya dan bab yang pertama. Imam Ghazali. Masalah-masalah pada zaman Imam Ghazali ni. Zaman dia pun banyak masalah dah, apatah lagi zaman kita sekarang. Muka surat 5. Antara masalah pada zaman Imam Ghazali ialah pertelagahan, pergaduhan, perbalahan antara penyokong fiqh dengan penyokong tasawuf. Orang fiqh dia ada ulama-ulama dia pertahan cara dia. Orang tasawuf ada ulama-ulama dia pertahan cara dia. Jadi ada perbalahan. Yang kedua, perbalahan sesama golongan fiqh. Antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi dan lain-lain ni ada perbalahan juga. Yang ketiga, pertelagahan ahli-ahli kalam, ahli-ahli usuluddin yang bicara bab tauhid, ada juga perbalahan. Yang keempat, masalah zaman Imam Ghazali itu, dunia Islam diserap oleh ilmu falsafah yang salah, terutamanya yang datang daripada Yunani. Yang kelima, zaman itu juga meriahnya pengaruh kaum Syiah, khususnya kaum Batiniyah, ajaran-ajaran Batiniyah. Kalau zaman sekarang ni Batiniyah ni dia suka duk main huruf-huruf kan. Kita tak kata setiap huruf yang depa hurai itu salah, tapi selalunya kalau yang Batiniyah ni dia duk hurai huruf tu lah. Mim, ha, mim, dal. Mim ni apa, ha ni apa, mim ni apa, dal ni apa. Dia hurai-hurai tu entah, tak tahu sampai ke mana lah dia hurai, di mana sandaran dia pun tak tahu dah. Kalau huraian dia betul tak apa, ni dah jadi tak betul dah. Biasanya duk main huruf-huruf, angka-angka ni biasa, bukan semua. Yang golongan Batiniyah tu lah. Yang keenam, ilmu banyak, kitab-kitab pun banyak, ulama pun ramai, tetapi roh seolah-olah dah mati. Roh orang zaman tu seolah-olah dah tak ada. Jadi kerosakan ahli fiqh zaman tu duk bertelagah nak tentukan hukum hakam, banyak berdebat. Kerosakan ahli-ahli tasawuf, ada yang sibuk sangat dengan urusan-urusan kerohanian sampaikan buang dunia. Ada juga jenis macam tu. Dan kerosakan ahli-ahli kalam sibuk dalam perdebatan. Ni kita masih imbas kembali lagi ni. Dalam kuliah yang lepas kita ambil sedikit kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali dia tulis dalam kitab Ihya ni satu perenggan yang pendek saja. Kata dia, akhirat itu di hadapan dan dunia itu di belakang. Ajal itu dekat, perjalanan itu jauh. Perbekalan itu sedikit, bahaya itu besar dan jalan itu tertutup. Kenapa Imam Ghazali kata akhirat tu di depan? Sebab akhirat ni kita makin nak sampai. Kita tak boleh lari. Walaupun katalah kita nak mati lagi 100 tahun pun, kita semakin nak sampai. Kenapa Imam Ghazali kata dunia tu di belakang? Sebab apa yang kita dah tinggalkan tadi, dia tak akan patah balik. Kita tak akan pergi dah, tak akan sampai dah. Seminit yang lepas, kita tak akan boleh patah balik kepada seminit yang lepas. Jadi dunia tu di belakang. Yang akhirat tu walaupun lagi 100 tahun pun kita semakin nak pergi. Maksud dia akhirat di depan. Kita dalam perjalanan. Kita dalam salib. Kita semakin menuju akhirat, semakin tinggalkan dunia. Jadi akhirat ni di depan, dunia ni di belakang. Dan kata Imam Ghazali, ajal itu dekat. Kenapa ajal ni dikatakan dekat? Sebab mati ni boleh bila-bila masa. Perjalanan itu jauh. Kenapalah Imam Ghazali kata perjalanan tu jauh? Jauhnya sebab dalam proses selepas kita hidup ada sakaratul maut. Sakaratul maut. Sakaratul maut tu kita cakap hari tu Allah boleh panjangkan seberapa lama yang dia suka. Kita nampak orang tu duk tercungak-cungak adalah 2 jam, Allah boleh panjangkan 2 tahun ke, 2000 tahun ke, ataupun dia boleh pendekkan 2 saat ke, sebab Allah menguasai masa. Sakaratul maut dah satu yang kita nak lalu. Kemudian alam kubur pula, alam barzakh, tak tahu berapa lama pula. Tu yang kata perjalanan tu jauh. Kemudian di mahsyar pula. Di mahsyar pun tak tahu berapa ribu tahun pula. Kemudian nak timbang pula di mizan, timbangan amal, yang tu pun tak tahu berapa lama nak selesai kira-kira semua tu. Kemudian di sirat, nak lintas titian pula, tak tahu berapa lama pula lagi. Jadi entah berapa ribu tahun, juta tahun kita tak tahulah. Sebab tu Imam Ghazali kata perjalanan tu jauh. Bukanlah mati-mati sudahlah, lepas tu syurga neraka. Selepas mati tu lebih lama daripada kita hidup di dunia ni. Kita hidup di dunia mungkin 70 tahun, 80 tahun. Kalau sihat tubuh badan mungkin sampai 100 tahun.
Di akhirat tu perjalanan dia sangat lama. Sebelum nak masuk syurga tu sangat lama dah perjalanan dia. Itu yang Imam Ghazali kata perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit. Yang ni kita sedia maklumlah, amal kita bukan banyak benda pun. Bahaya itu besar. Kenapa bahaya itu besar? Sekiranya kita gagal di akhirat nanti, masuk dalam neraka, teruklah. Teruklah. Api neraka tu kita sedia maklumlah, berkali-kali ganda, macam-macam siksaan, dan duduk dalam tu pula ribu-ribu tahun, lama pula tu. Macam-macam kita nak kena dalam tu. Jadi bahaya tu besar. Dan jalan itu tertutup, kata Imam Ghazali. Kenapa tertutup? Kerana perkara-perkara yang disebutkan tadi tu semuanya adalah perkara-perkara sam'iyat yang tak nampak. Masa sakaratul maut, orang yang lalu itu sajalah nampak apa yang main. Kita tak nampak. Alam barzah, alam kubur, kita tak nampak. Mahsyar, kita pun tak nampak, tak tahu cerita. Di timbangan, di kolam Nabi Muhammad, di titian, semua tu tak nampak. Jadi jalan tu tertutup. Disebabkan jalan tu tertutup, yang nak buka cerita kepada kita ni ulama'-ulama' lah. Tu yang kita datang menuntut ilmu. Baru kita perasan, rupanya lepas mati tu jauh sangat perjalanan dia. Ingatkan lepas mati syurga neraka lah selesai dah. Rupanya jauh perjalanan dia. Jadi kata Imam Ghazali lagi, berjalan ke akhirat dengan banyaknya tipu daya, tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Maksud dia kena cari guru. Penunjuk tu guru lah. Dan teman ni pula kawan-kawan yang sefikrah, kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang ada ingat agama. Jadi dalam perjalanan yang jauh ni tadi, kita tahu dah kita mesti nak lalui perjalanan ni. Jadi kenalah ada penunjuk, kena cari guru-guru lah. Dan juga kena ada teman, kena berkawan dengan orang yang baik-baik. Kata Imam Ghazali lagi, muka surat 6, maka para penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Mereka lah pewaris para nabi. Tapi sejak zaman Imam Ghazali lagi telah kosonglah zaman daripada mereka. Sebab ramai ulama zaman Imam Ghazali ni berebut-rebut jawatan zaman tu. Sebab asal-asal dulu, zaman Khulafa' Ar-Rashidin, mereka yang 4 orang ni pun dah ulama' dah. Jadi mereka tak perlu kepada ulama'. Jadi jawatan ulama' ni tak ada. Apa-apa masalah umat Islam terus tanya Sayyidina Ali. Apa-apa masalah umat Islam terus tanya Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tapi selepas zaman mereka ni, khalifah-khalifah yang datang tu, dia bukan ulama' dah. Mereka tak berapa, mereka ada ilmu agama tapi kurang. Bila kurang, mereka terpaksa lantik ulama' sebagai penasihat. Ada ulama' besar, ada ulama' kecil-kecil, ada ulama' peringkat wilayah. Jadi banyak jawatan. Bila banyak jawatan ni, orang mula berebut. Tu yang Imam Ghazali dia petikai di situlah. Zaman tu. Kebanyakan ulama' tu telah digoda syaitan dan terjurus ke dalam kesesatan sebab duk kerja keduniaan. Masing-masing tertarik kepada keuntungan yang dekat. Nak jawatan, nak kekayaan, nak pandangan orang kan. Bukannya ikhlas. Hinggakan ilmu agama sentiasa terinjak-injak dan nur hidayah hilang lenyap di seluruh pelosok bumi. Itu pelajaran kita setakat yang kuliah yang lepas. Nak masuklah pelajaran untuk malam ini. Okay, tajuk kita tadi, sebegitu hebatnya ilmu-ilmu agama. Nama dia dalam soalan kan. Sebegitu hebatnya ilmu-ilmu agama. Apa hebatnya ilmu-ilmu agama yang kita duk cari ni? Kan? Apa untungnya? Ada untungnya. Ada hebatnya tu. Jadi yang pertama, sandaran daripada Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 18. Maksudnya, Allah mengakui bahawa sesungguhnya tidak ada ilah, ilah ni Tuhan, selain dia, dan para malaikat dan orang-orang berilmu yang tegak dengan keadilan. Imam Ghazali kata, tengoklah betapa Allah Subhanahu Wa Taala memulai dengan diri dia sendiri. Nombor 1, Allah sebut diri dia sendiri. Kemudian yang kedua, Allah sebut malaikat. Yang ketiga dengan orang-orang berilmu. Tu dia nak tunjuk taraf tu. Atas sekali Allah. Lepas tu malaikat. Malaikat ni makhluk yang suci lah. Kemudian bawah daripada malaikat ni, orang-orang berilmu. Tengok kedudukan orang-orang berilmu ni, bawah sikit pada malaikat je. Allah, malaikat, orang-orang berilmu. Ini menunjukkan hebat ilmu-ilmu agama ni.
Surah Az-Zumar ayat 9. Maksudnya, katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jadi soalan daripada Tuhan. Tuhan tanya ni bukan maksud dia tak tahu, tapi dia nak tunjukkan kita ni tak ada ilmu. Kan? Bila Tuhan tanya, apakah itu al-zalzalah? Al-zalzalah, apakah itu al-zalzalah? Al-khari'ah, hari kegemparan, hari kehancuran. Kamu tahu tak apa dia? Apa itu malam al-qadar? Kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa itu malam al-qadar? Bila Tuhan tanya tu bukan dia tak tahu. Jadi cara Al-Quran, orang yang belajar ilmu Al-Quran, dia faham. Cara Al-Quran bila Tuhan tanya, maksud dia nak tunjukkan kita ni bodoh, jahil. Tak ada ilmu. Apakah itu malam Al-Qadar? Siapa pun tak tahu. Lepas tu baru Allah cerita, malam Al-Qadar tu ialah begini, begini, begini. Jadi Allah tanya bukan kata dia tak tahu, dia tahu. Dia tanya tu untuk menunjukkan kita tak tahu. Tu cara Al-Quran. Surah, adakah sama orang berilmu dengan orang tak berilmu? Tak sama lah. Nanti di belakang nanti kita tengok daripada hadis-hadis, memang tak sama. Surah 62 ayat 40. Berkatalah orang yang ada ilmu daripada kita. Ini cerita zaman dulu, zaman sebelum zaman Nabi Muhammad lagi, zaman Nabi Sulaiman. Aku sanggup membawanya kepada engkau. Siapa dia yang sanggup bawa ni? Orang yang ada ilmu. Ilmu apa yang dia ada? Ilmu daripada kitab, kitab suci ni. Jadi cerita ni berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia dapat cerita mengatakan di sebelah Yaman sana, Nabi Sulaiman ni daripada Palestin tu. Di sebelah selatan ni, daripada Yaman ni, ada satu kaum besar. Mereka ni tak menyembah Tuhan lah. Ada kata sembah matahari. Mereka ni dipimpin oleh satu orang perempuan, wanita. Kita biasa sebut nama Balqis ataupun Bilqis. Tapi sebenarnya kalau ikut sumber-sumber Islam, nama Balqis tu tak disebut. Jadi kita dapat sumber daripada yang lain lah. Jadi tak kisah nama dia siapa. Kita dah biasa sebut Balqis, Balqis pun tak apalah. Ratu Balqis. Jadi Nabi Sulaiman dia ajak Ratu Balqis ni beriman. Mula-mula Ratu Balqis ni dia berat hati juga. Tapi menteri-menteri dia nasihatkan, eloklah beriman. Sebab Nabi Sulaiman ni tentera dia besar. Kalau dia datang langgar negeri kita lagi teruk. Balqis pun kata tak apalah. Mula-mula dia hantar macam rasuah dululah. Tapi Nabi Sulaiman tak mahu. Kali kedua dia sendiri nak pergi. Bila dia sendiri nak pergi, Nabi Sulaiman nak tawan hati dia ni. Nabi Sulaiman minta dalam dia punya mesyuarat tu, ahli mesyuarat dia ni, manusia pun ada, jin pun ada. Siapa yang sanggup ambil singgah sana Ratu Balqis tadi daripada Yaman sana, bawa mai ke sini. Jauh tu perjalanan tu. Siapa yang sanggup? Jadi ada satu jin, setengah pengkaji kata jin, satu bangsa jin ifrit lah. Tak tahulah bangsa jin apa. Jin ni banyak-banyak bangsa. Satu jin yang kuat, dia kata dia boleh bawa, berapa lama saya pun lupa. Cepatlah, sekelip mata kau macam mana kau lupa dah. Maksud dia boleh bawa cepatlah, dengan cepatnya. Tapi ada satu orang manusia, nama dia Asif bin Barhia. Dia kata dia boleh bawa lagi cepat daripada tu lagi. Kan? Lupa cerita dia macam mana. Kata jin tadi, dia boleh bawa sampai ke situ sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat duduk. Nabi Sulaiman dia mesyuarat. Bila mesyuarat, biasalah mesyuarat ni mungkin 2 jam lebih kurang kan, kita mesyuarat. Maksud dia sebelum habis mesyuarat tu, sampai dah. Yang Asif tadi kata dia boleh bawa dengan sekelip mata saja. Hebat lagi manusia daripada jin. Kita kata jin dah hebat kan, manusia lagi hebat, dengan syarat ada ilmu lah. Sekelip mata je sampai singgah sana tu. Menyebabkan Ratu Balqis tadi dia terpesona. Satu dia terkejut tengok, kenapa singgah sana aku boleh sampai sini, jauh ni. Ini hebat. Kemudian masa dia nak masuk istana Nabi Sulaiman tu, dia ingatkan air pula kan. Dia angkat pula kain dia sikit, ternampak betis dah. Sebab dia ingat air. Rupanya lantai tu berkilat sangat cantik lah. Jadi dari situ pelan-pelan hati dia tertawan dan menerima lah
agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Jadi orang ni tadi, dia ada ilmu yang sedemikian hebat. Dia ada kemampuan yang sedemikian hebat sebab dia ada ilmu. Tu kelebihan ilmu. Seterusnya, masih sandaran ayat Al-Quran. Surah Al-Ankabut ayat 43. Contoh-contoh itu kami buat, kami ni Allah lah, untuk manusia dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang yang berilmu. Dalam Quran ni ada banyak perumpamaan. Yang mana cerita terang-terang kita boleh faham, tapi bila melibatkan perumpamaan, melibatkan yang mutasyabihat, yang rahsia-rahsia, kita tak boleh faham. Siapa yang boleh faham? Orang-orang berilmu. Jadi kalau ikut tajuk kita tadi, sebegitu hebatnya ilmu-ilmu agama, ya memang hebatlah. Jawapannya memang hebat. Itu tadi sandaran-sandaran daripada Al-Quran. Sekarang kita tengok sandaran-sandaran daripada As-Sunnah, daripada Al-Hadith pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, nescaya dianugerahkan oleh Allah pemahaman dalam agama dan diilhamkannya petunjuk. Yang ni orang yang Allah nak bagi baik dekat dia. Dia faham dan dapat petunjuk. Ilmu lah tu. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita ni nak jadi pewaris yang besar, kita tak mampu. Kita ada ilmu sikit-sikit, jadilah pewaris sikit pun jadilah, kan? Dan sudah dimaklumi, kata Imam Ghazali, tidak ada pangkat di atas daripada pangkat kenabian, dan tidak ada kemuliaan yang mewarisi pangkat tersebut. Dia pangkat yang tertinggi di sisi Allah, pangkat Nabi lah, pangkat Rasul lah. Bila kata ulama tadi, orang berilmu tadi pewaris kepada para Nabi, maksud dia tingkat kedua lah. Tu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Isi langit dan bumi memohon keampunan buat orang yang berilmu. Tu yang kita belajar ilmu ni, kiranya isi langit dan bumi lah. Itu ulama-ulama kata sampaikan ikan di laut pun dia mendoakan, kan? Kita yang menuntut ilmu ni. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ada dua perkara yang tak ada pada orang munafik. Orang munafik ni dia tak ada baik kelakuan, maksud dia kelakuan dia buruk, dan tak ada faham agama. Tak ada ilmu lah, tak ada faham agama. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kelebihan orang berilmu berbanding orang abid. Abid ni siapa dia? Abid ni ahli ibadah. Dia ilmu kurang, tapi dia cukup rajin baca Quran banyak, zikir banyak, solat sunat banyak, puasa sunat banyak, yang fardu-fardu semua selesai. Dia ahli ibadah. Sebab tu disebut abid. Yang ulama tadi alim, ahli ilmu. Yang ni ahli ibadah. Jadi antara orang berilmu dengan orang kuat ibadah, macam mana beza dia? Beza dia seperti kelebihan aku berbanding orang yang paling rendah dalam kalangan sahabatku. Nabi Muhammad kata dia paling tertinggi lah. Lepas itu sahabat dia yang paling lekeh sekali. Yang tu perbandingannya antara orang berilmu dengan orang yang kuat amal ibadah. Orang berilmu tadi dia kuat amal ibadah jugalah. Bukan kata dia ada ilmu tapi dia tak buat. Dia pula akan kena pula di akhirat, kan. Jadi perbandingan antara orang yang ada ilmu agama dengan orang yang kuat ibadah jauh beza. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Kelebihan orang berilmu atas orang abid, atas orang yang kuat ibadah tadi adalah seperti kelebihan bulan purnama berbanding bintang-bintang lain. Kita tengok malam bulan purnama, bulan tu penuh, yang tu orang berilmu. Yang bintang yang banyak-banyak tapi kecil-kecil je, yang tu ahli ibadah. Berbeza. Jadi yang ni dapat menaikkan semangat kita. Aku ni nak jadi juga orang-orang berilmu, kan, walaupun tak sampai ke peringkat ulama. Sebab jauh beza antara bulan dengan bintang-bintang tu, jauh beza. Sandaran daripada Al-Quran dah sudah, sandaran daripada hadis pun dah sudah. Sekarang ni sandaran daripada tokoh-tokoh Islam pula. Kata Ibnu Abbas, yang ni bukan ayat Quran, bukan hadis, kata-kata ulama saja. Untuk orang berilmu ada beberapa tingkat di atas daripada orang-orang beriman, dengan 700 tingkat tingginya. Antara kedua-dua tingkat itu jaraknya sehingga 500 tahun perjalanan. Jauh beza.
antara orang ada ilmu dengan orang yang beriman saja. Dia beriman tapi ilmu kurang. Ni dengan orang yang beriman ilmu banyak. Jauh beza. 700 tingkat. Syurga. Syurga ni seluas langit dan bumi. Sebab itu kita terfikir, bumi ni kecil je. Kalau di alam semesta sana, dia seumpama satu titik je. Satu habuk yang sangat kecil. Dia terapung-apung dalam alam semesta. Alam semesta ni sangat luas. Kita nak mudah faham contoh dia, kalau kita nampak satu habuk tengah terbang, yang tu bumi. Yang bilik kita ni baru galaksi Bima Sakti baru. Galaksi banyak. Ada puluh-puluh ribu galaksi. Jadi bumi dalam galaksi Bima Sakti saja pun dah habuk je. Punya halus. Kalau nak dibandingkan dengan seluruh langit tu, lagilah halus. Jadi Allah buat bumi sangat halus kecil. Kita duduk dalam tu. Jadi apa guna yang langit yang luas tadi? Ni bumi habuk, ni galaksi ni apa guna dia? Ni baru satu galaksi, ada puluh-puluh ribu galaksi kalau ikut kajian sains. Apa guna yang kawasan-kawasan yang banyak-banyak ni? Rupa-rupanya ada guna. Kerana Allah dia tak pernah buat satu perkara yang sia-sia. Mustahil untuk dia buat perkara yang sia-sia. Kalau makhluk ada buat yang sia-sia, Allah dia tak ada buat sia-sia. Rupa-rupanya ulama-ulama kata, yang kawasan yang luas tadi tu, yang tu nak diwujudkan syurga. Sebab memang dia beritahu syurga itu seluas langit dan bumi. Betul lah. Lepas dimusnahkan bumi nanti, hari kehancuran, lepas tu diwujud bumi yang baru, syurga dia seluas langit dan bumi. Punya luasnya syurga. Bukan sebesar habuk bumi tadi. Tak laku dah. Seluas langit dan bumi. Sebab tu dalam syurga nanti, dia banyak tingkat-tingkat. Antara satu tingkat dengan satu tingkat tu seolah-olah macam kita tengok ke bintang. Padahal tu beza satu tingkat baru. Katalah kita duduk tingkat bawah, kawan kita tingkat atas sikit. So, kita nampak dia macam di bintang tu. Punya jauh. Bayangkan kalau dia tu berbanyak beza tingkat. Tak tahulah ke mana-mana. Jadi syurga tu seluas langit dan bumi. Sebab itulah sekarang ni Allah buat alam semesta sangat luas. Satu hari dia nak bubuh syurga di situ. Dan nanti kita belajar pula nanti pelajaran tentang timbangan amal. Rupa dia tak tahu macam mana. Sekiranya langit dan bumi nak ditimbang, boleh timbang. Punya besarnya timbangan tu. Langit dan bumi yang luas tadi tu, kalau nak timbang, boleh ditimbang. Punya besarnya, tak tahulah. Kata Sayyidina Ali kepada Kumail, wahai Kumail, ilmu lebih baik daripada harta. Sebab apa ilmu lebih baik daripada harta? Ilmu ni dia menjaga engkau. Sedangkan harta engkau kena jaga dia. Ilmu ni hakim, ilmu ni menghukum. Sedangkan harta dia barang yang terhukum. Harta kalau kita belanja dia semakin kurang. Tapi ilmu kalau kita keluarkan, kita ajar pula orang, cerita pula, makin bertambah untuk diri kita. Jadi kata Sayyidina Ali, antara ilmu dengan harta, eloklah ilmu lagi. Kata Sayyidina Ali lagi, orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, selalu mengerjakan solat dan berjihad. Itu beza. Bahkan orang yang berjihad, bila dia mati nanti, dia akan minta nak hidup semula. Dalam ramai-ramai penghuni syurga, ada satu golongan dah masuk dalam syurga, dia nak minta hidup balik. Yang kita ni tak minta dah, masuk syurga tak mau keluar dah. Tapi ada satu golongan. Siapa dia? Orang-orang yang mati syahid. Mereka nak hidup semula, nak mati syahid lagi. Dan mereka nak hidup semula, nak mati syahid sebagai ulama. Sebab di dalam syurga tu mereka dah nampak, oh ulama macam ni tingkat dia. Nampak nu sangat hebat tingkat dia. Sedangkan mereka tu orang mati syahid, syuhada. Mereka minta kepada Tuhan nak hidup balik supaya boleh mati syahid lagi dan mati syahid sebagai ulama pula. Tapi tak dapat dah. Tak ada patah balik dah kan. Kata Abul Aswad, tidak adalah yang lebih mulia daripada ilmu. Raja-raja itu menghukum manusia, sedangkan alim ulama, orang berilmu, dia hukum raja-raja. Kata Ibnu Abbas,
Nabi Sulaiman ni disuruh pilih. Kamu nak ilmu ke, nak harta ke, nak kerajaan ke? Nak mana satu? Maka Nabi Sulaiman dia pilih ilmu. Disebabkan dia pilih ilmu tu tadi, Allah anugerahkan dekat dia tiga-tiga sekali. Harta pun Allah bagi, ilmu pun Allah bagi, kerajaan pun Allah bagi. Tiga-tiga sekali dapat. Boleh jadi kalau Nabi Sulaiman dia minta harta, dapat harta sajalah. Ilmu tak dapat, kerajaan tak dapat. Dan kalau dia minta kerajaan, mungkin dapat kerajaan sajalah. Harta tak dapat, ilmu tak dapat. Disebabkan dia minta ilmu tadi, kerajaan dapat, harta pun dapat. Dia jadi pemerintah. Abdullah bin Mubarak tidak memasukkan orang yang tidak berilmu dalam golongan manusia. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, orang yang sengaja tak mau jadikan diri dia ni berilmu ni, yang ni golongan haiwan, kata Abdullah bin Mubarak. Kenapa manusia ni mulia? Adakah manusia ni mulia disebabkan dia tu kuat? Tak. Kerana unta dia lebih kuat daripada manusia. Dia boleh pikul banyak. Tapi dia tak mulia pun. Kita mulia pada unta lagi. Di Imam Ghazali kata lagi, adakah manusia ni mulia sebab besar? Tak juga. Sebab gajah lebih mulia pada manusia. Tapi gajah jadi permainan kita saja. Kita boleh buat sarkas dengan dia. Adakah manusia ni jadi mulia di sisi Allah kerana berani? Tak juga. Sebab binatang buas dia lebih berani. Adakah manusia ni mulia di sisi Allah sebab banyak makan? Tak, kerana lembu lebih banyak makan daripada manusia. Adakah manusia ni mulia kerana kesetubuhannya dengan wanita? Dia ramai isteri, ramai gundik kan. Kemampuan berjimak dia kuat. Adakah sebab tu mulia? Tak. Kerana kata Imam Ghazali, burung pipit. Burung pipit kecil je, dia lebih banyak kali berjimak dalam sehari. Dalam sehari entah berapa belas kali dia berjimak. Burung pipit yang kecil tu lagi kuat pada manusia. Jadi manusia ni dia mulia bukan sebab tu semua. Bukan sebab besar, bukan sebab tinggi, bukan sebab kuat, bukan sebab kuat berjimak tak. Tapi kerana ilmu. Jadi manusia ni mulia kerana ilmu. Fatul Mausuli dia tanya, bukankah orang yang sakit apabila tak mau makan, tak mau minum, dia akan mati? Betul tak? Orang kalau dah sakit, tak mau pula makan, tak mau minum, tak lama mati tak? Betul ke tidak? Jadi orang-orang keliling dia pun jawab, memang betul. Jadi kata Fatul Mausuli lagi, macam tu jugalah dengan hati kita. Kalau hati kita ni tak mau kepada hikmah, tak mau kepada ilmu dalam masa 3 hari, itu dikira mati dah ilmu. Mati dah hati tu. Tu yang awal-awal tadi kita kata, apa untungnya kita datang ni? Nak mengelakkan daripada mati hati. Jangan sampai 4 hari kita tak duduk dalam majlis ilmu. Sampai 4 hari tu kira dah mati dah, ada satu dinding dah. Lepas tu 4 hari kemudian tu tak datang pula lagi, dah 2 dinding. Kalau sebulan tak datang, dah 9-10 dinding lah. Ada, nak pecah balik satu-satu tu susah. Katalah setahun tak pernah datang majlis ilmu, kan? Berapa banyak dah dinding? 48, 52 minggu. 52 minggu kalau dah 100 dinding lebih. Macam mana nak pecah satu-satu dinding tu? Sebab tu orang yang dia tak dah lama tak datang kuliah-kuliah agama ni, susah dia nak mai. Sebab dinding dia banyak. Hati dia dah berapa kali mati dah tu. Tu kita duk ajak-ajak dia payah. Payah nak datang. Jadi jangan sampai 4 hari lah. Kalau ikut kata tadi 3 hari. Dalam 3 hari tak mau, matilah hati itu. Yang ni bukan hadis, ni kata Fatul Mausuli. Macam kita orang lelaki ada untung juga, sebab khutbah Jumaat tu kira majlis ilmu dah juga. Selamatlah, kita cuma nak cari satu lagi ya. Jadi dalam seminggu kurang-kurang 2 kali. Selamatlah. Ni kalau harap khutbah Jumaat saja seminggu sekali, dah lebih 4 hari dah tu. Dia ada dinding. Jadi kalau dalam masa 3 hari tak mau kepada ilmu, tak mau kepada hikmah, hati tu dia akan mati. Bila mati nak bagi hidup balik payah. Orang yang tak ada ilmu, hati dia sakit, dan kematian hatinya itu suatu keharusan. Keharusan ni bahasa Indonesia, sebab kitab kita ni kitab Indonesia. Siapa yang tak mau kepada ilmu, maksud dia mesti hati dia mati. Tetapi dia tak sedar, kerana kecintaan dan kesibukan dia dengan dunia, dia tak sedar hati dia mati. Kita datang belajar, kita tahu dia tu
Dengan sembahyang Jumaat pun tak pergi, kuliah pun memang tak datang, lama dah. Dah setahun dah tu, mati dah hati tu. Kita tahu sebab kita belajar. Tapi dia tak perasan. Kalau kita cakap kat dia, hati kamu dah mati dah ni sebenarnya. Marah dah. Mesti dia marah punya. Sebab dia tak tahu. Macam mana dia boleh tak tahu? Satu sebab tak belajar. Satu lagi sebab dia sibuk dengan dunia. Kata Imam Ghazali, contoh dia buat, macamlah kadang-kadang kita sangat-sangat takut sampaikan kita lupa yang kita ni ada luka. Contohlah kaki kita ni terkena duri teruk dah ni. Nak berjalan pun cengkok-cengkok dalam hutan kan, berdarah banyak. Tiba-tiba terserempak dengan singa. Bila terserempak dengan singa, kita tak kira dah kaki kita ni sakit tadi. Kita lari macam orang sihat kan. Bila dah terlepas pada singa tu baru perasan, oh sakit kaki aku. Macam tu. Jadi kita di dunia ni macam tu lah. Kita sibuk dengan keduniaan, kita tak perasan. Sampailah bila kita nak mati tu. Bila malaikat maut datang tu, aku nak mati dah. Masa tu baru sedar. Ada Imam Ghazali cakap. Perenggan yang bawah tu. Kata Imam Ghazali, kita berlindung dengan Allah daripada hari pembukaan apa yang tertutup. Sakaratul maut ni kita tak nampak kan, alam barzah tak nampak, tapi tak lama lagi kita akan nampak. Dibuka kan. Sesungguhnya manusia itu tertidur. Kita sekarang ni semua ni tidur ya, asyik. Apabila mati, masa tu baru terbangun. Kita tak sedar sebenarnya ni. Bila kita dah mati dah, baru sedar, dah mati dah aku. Masa tu baru nak menyesal. Kenapa ada orang susah mati, ada orang senang nak mati? Yang susah nak mati tu sebab ada keduniaan banyak dalam diri dia. Dia cinta keduniaan tu banyak. Siapa yang dalam diri dia tak ada cinta keduniaan, malaikat nak ambil nyawa, dia lepas. Senang. Sebab dia tak ada cinta keduniaan. Yang susah nak mati ni, keduniaan dalam diri dia tu dia pertahankan. Malaikat nak tarik dah. Kita nak mati, nak berpindah ke alam barzah, alam akhirat, keduniaan kena tarik. Tapi kita tak mau lepas. Kita cinta sangat akan sawah, ladang kita, duit kita, dengan harta benda kita, dengan perasaan nak melancong. Banyak tempat dalam dunia tak melancong lagi ni. Ni dah nak mati pula dah. Kita ada kan. Keduniaan tu banyak. Malaikat nak tarik. Kita tak mau bagi. Tu yang lambat mati. Jadi susah. Macam kita cerita dulu Imam Ghazali. Senang dia nak mati. Sebab dalam diri dia tak ada cinta keduniaan. Lepas sembahyang subuh, dia panggil adik dia, suruh bawa kain kafan, dia cium kain kafan dia, dia baring menghadap kiblat, meninggal. Sebab tak ada kecintaan dunia dalam diri dia. Jadi bila malaikat maut datang, dia nak lepas. Sebab tu dia sebut masa dia nak mati tu, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mungkin dia nampak malaikat maut tu, tak tahulah. Dia tahu dah dia nak mati, redha, senang mati. Yang susah nak mati ni keduniaan banyak. Bila keduniaan banyak, malaikat terpaksa keluarkan keduniaan tu. Jadi duk lawan tarik. Bila lawan tarik, dia jadi berhari-hari. Kenapalah susah nak mati? Tercungak-cungak 3 hari dah ni tercungak. Selalu orang tercungak-cungak 2-3 jam habis dah. Lepas 3 hari ni nak panggil orang baca Yasin pula ni, tak lepas-lepas lagi ni. Sebab dia tak mau lepas. Bukan nak salah siapa-siapa, dia tak mau lepas keduniaan dalam diri dia tu. Sebab tu ulama-ulama sufi ni dia kata, kita ni kena meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Kena meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Maksud dia keduniaan ni tinggal siap-siap. Sebelum kita mati. Jadi dia mudah. Masa nak mati tu nanti senang. Malaikat tarik senang. Kalau tidak kita duk bertahan. Bila kita duk bertahan kuat sangat, malaikat dia marah, dia rentap. Bila rentap tu yang kita sampai terangkat badan. Yang dia rentap tu satunya nyawa, satu lagi dia rentap keluar keduniaan yang kita duk pertahankan tadi tu. Jadi siapa yang banyak cinta keduniaan, mati dia susah. Siapa yang tak ada cinta keduniaan, mati dia mudah. Muka surat 10. Lagi 10 minit. Ditimbang tinta para ulama dengan darah para syuhada. Dakwat yang ulama-ulama guna untuk menulis kitab ni ditimbang dengan darah orang mati syahid.
maka beratlah timbangan tinta para ulama. Berat lagi dakwat berbanding darah orang mati syahid. Jadi ada dua pandangan. Satu pandangan kata sebab banyaknya. Banyak lagi dakwat yang orang guna, termasuklah printer-printer sekarang lah. Zaman dulu dakwat lah. Berbanding darah orang yang mati syahid. Satu lagi pandangan kata dakwat-dakwat ni lebih mulia di sisi Allah berbanding darah orang mati syahid tadi. Sebab tu dia berat. Lebih daripada darah para syuhada. Kata Ibnu Mas'ud, mestilah engkau berilmu, tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkat ilmu adalah dengan kematian para perawinya. Kan, ulama-ulama semakin mati, semakin pergi. Tinggal kita yang tak apa nak tahu ni. Berkata Al-Hasan tentang firman Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan pula di akhirat. Ni doa yang kita duk baca lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Baqarah ayat 201. Jadi apa maksud kebaikan di dunia dan apa maksud kebaikan di akhirat? Al-Hasan dia tafsirkan, dia huraikan. Kebaikan di dunia tu yang kita dok minta tu sebenarnya ialah ilmu dan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ni bagilah hasanah. Hasan ni baiklah. Hasanah bagilah kebaikan. Apa benda yang kita minta tu kita pun tak tahu. Jadi yang kita minta tu sebenarnya ilmu dan ibadah. Dan kebaikan di akhirat syurga. Berkata Imam Syafi'i, antara kemuliaan ilmu ialah setiap orang dikatakan berilmu meskipun dalam soal yang remeh, maka ia gembira. Contohlah budak kecil, dia pandai menggulung lidah. Bila dia boleh gulung lidah, dia punya seronok. Wah, aku boleh gulung lidah. Orang lain tak boleh. Aku boleh gulung lidah. Padahal gulung lidah tu apa sangat ilmu dia. Tapi sebabkan mulianya ilmu ni, kalau orang tu boleh gulung lidah, kita rasa, oi, hebatlah dia boleh gulung lidah, aku pun nak buat lah. Yang budak-budak kan. Kata Az-Zuhri, ilmu itu jantan dan tidak mencintainya selain oleh lelaki-lelaki yang jantan. Jadi orang yang ada kejantanan, dia mesti cinta ilmu agama. Dan yang terakhirnya, muka surat 11. Kita belajar ilmu-ilmu agama ni seumpama menyelam ke dalam laut. Lagi dalam kita selam, lagi seronok. Lagi diselam, lagi banyak benda-benda yang kita boleh nampak. Lagi diselam, lagi banyak rasa kekurangan pengetahuan kita tentang isi lautan. Orang kata, jom kita menyelam. Menyelam buat apa? Bukan ada apa bawah tu. Jomlah try sekali, kita pun selam. Kita masuk-masuk saja dalam air tu, tengok, macam ni rupanya dalam laut. Nampak cantik, ada banyak ikan semua kan. Kawan kita kata, jom kita menyelam dalam lagi. Masuk dalam lagi pula. Lagi cantik. Jom selam dalam lagi sampai peringkat yang gelap tu. Tempat yang gelap tu sampai ada haiwan-haiwan yang tak ada mata. Sebab cahaya pun tak ada situ. Ada haiwan-haiwan yang ada lampu sendiri. Lagi cantik. Jadi kita belajar ilmu agama ni macam tu lah. Lagi dalam kita selam, dia lagi nikmat. Kalau kita tak menyelam, kita rasa diri kita ni cukup dah ni. Jomlah try menyelam dalam laut, dalam sungai. Buat apa menyelam? Okey dah, yang kita duk nampak atas ni cukup dah. Jom kita belajar ilmu agama. Belajar buat apa lagi? Sekadar boleh semayang, puasa, zakat, haji, dah lah. Belajar buat apa lagi dalam-dalam. Sebab dia tak merasa. Jadi rasanya sekadar itu sajalah perkongsian kita dalam kuliah kali ini. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak